Sebenarnya Dah start. okay. Hati ini rindu Nasyid ni. Ada feel. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Nur Insan. Dan Alhamdulillah kita sudah pun masuk ke Madrasah Ramadan yang ke minggu yang ketiga. Madrasah Ramadan? Ya, Madrasah Ramadan. Memang itu sebutannya? Madrasah. Ada yang sebut Madrasah Ramadan. Madrasah. Betul. 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 Sikit je. Okey. Toib. Taib. Jadi sudah tentunya kami mengundang anda untuk terus memberikan bantuan anda kepada madrasah. Okey, madrasah tadi saya sebut Madrasah Ramadan. Kali ini untuk Madrasah Nur Insan, dipersilakan saja anda boleh lungsuri www.nurinsan.sj. Ya. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu. Klik donate now untuk merindu. Klik donate now kalau anda yang sedang mendengar kami ya. Kita orang kata tu memberikan ruangan ini untuk anda meraih manfaat sepenuhnya saki baki Ramadan yang ada tatkala di saat ini pertengahan kita ataupun mungkin dah orang kata tu the second half of Ramadan dah mula. Kita dah mula masuk pada second half of Ramadan dan kita ingin meraih peluang ini sebab kita pun tak tahu adakah mungkin ini Ramadan terakhir yang akan kita kecapi. Sehinggalah menantikan Ramadan akan datang nanti. Klik donate now. 2 pembayaran boleh anda laksanakan untuk Madrasah Percuma Nur Insan. Yang pertama adalah dengan pemberian satu kali ataupun one time donation. Yang kedua, anda boleh berikan anda ikrarkan sejumlah wang pada setiap bulan ia berjalan dengan lancar. Anda boleh menerusi Nets ataupun PayPal. Kalau Nets anda buat pembayarannya, kalau anda ikrarkan setiap bulan, anda akan dapat notifikasi menerusi SMS bahawasanya are you going to be transferring this amount to Nur Insan. Jadi every month you get this notification. Apa yang kami sarankan, anda langsung membuat pembayaran menerusi PayPal. That's uninterrupted lah, bermaksud anda tidak akan dapat notifikasi dan setiap bulan akan disalurkan wang yang telah pun anda ikrarkan untuk Nur Insan agar mereka dapat jalankan madrasah percuma mereka sepanjang zaman. Seperti yang kita telah pun difahamkan oleh Ustaz NJU kita bahawa apabila kita mendermakan kepada Nur Insan, kita erti ini adalah saham akhirat kita. Tak perlulah di masa bulan Ramadan sahaja. Apabila bulan-bulan biasa pun kalau kita teruskan dengan menderma setiap bulan, kita tak pernah fikirlah $50 ke $100 ke. Jangan tengok duit tu. Kita teruskan sahaja. Apabila kita meninggal nanti, dan satu hari nanti pahala inilah yang akan masih berterusan lagi, iaitu pahala kita menderma. Masya-Allah. Aku dah mula-mula nak jadi ustaz, bro. Boleh Ustaz. Taib. Ustaz, on to the show Ustaz. Let's on to the show, bro. Sesungguhnya aku tak nak masuk dulu. Aku kutip semua permata di dasar lautan. Last sekali. Asal sesungguhnya walau ku siram. Kita tengah form. Maafkan saya. Apa yang kau buat sehingga form suara kau sekarang ni? Terawih aku lengkapkan semua. Masya Allah. Ada masa jangan witir dulu. Sebab witir dah penutup. Betul Ustaz? Betul. Kita sambung solat. Yalah. Tapi tak nak sebut orang banyak lah, hilang pahala nanti sebut kan. Ya, baik. Aku jarang tengok Ustaz senyum tak nak tau. Dia senyum tak nak. Layankan aja. Layankan kau cakap kau dah terawih, habis kau tak nak witir dulu. Kan kau dapat 10 markah ke, bro? Senang bro nak dapat tak mengapa. Tak dapat 10 markah ni tak apa. Yang penting 10 pahala dia Allah. Masya Allah. Taib. Saya cuma nak ucapkan selamat datang bagi pendengar-pendengar baru kita dalam OK Let's Go. Bagi mereka yang pertama kali mendengar suara kami, yang telah pun mencari-cari, ada menegur kami di bazar, yang mengatakan mana korang, mana tak dengar lagi bersiaran. Kami berada di Spotify sekarang, dan ini adalah podcast nombor 1 dalam dunia. Dalam dunia, tak bohong, bulan puasa ni boleh buka aplikasi Spotify, buka carta podcast, kami adalah di tangga nombor 1 dunia.
Alhamdulillah. Kenapa ada yang suka cakap Alhamdulillah, summa Alhamdulillah? Kenapa ada summa Alhamdulillah? Dia mentakitkan lagi bersyukur pada Allah SWT. Dan mengiyakan lagi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus syukur pada Allah. Jadi kita buat barunya. Summa apa? Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah. Kira 2 kali. Alhamdulillah. Kalau ada dia mentakitkan lagi toib tak? Macam toib, summa toib tadi. Tak ada bang, tak ada. Engkau nak tukar-tukar hukum lah. Tak ada, maafkan saya lah. Okay, baik. By the way, bagi Ya, mereka yang telah mendengar ruangan sebelumnya dan juga baru mendengar istilah NJU ni, diberikan oleh pendengar kita, iaitu Non-Judgmental Ustaz. Pastinya ramai asatizah NJU lah. Tapi hari ni kita bawakan salah seorangnya bersama kami, Ustaz Dr. Yusof. Saya Ustaz Dr. Yusof Saad. Saya berikan credential sikit sebab orang akan tanya, siapa ni? Ni siapa ni? Boleh ke jawab soalan-soalan kami? Ada credential ke dia nak jawab soalan semua? Dia siapa ni? Ustaz Dr. Yusof dia tak akan beritahu credential dia. Dia akan cakap my humble credential. Tapi saya rasa profil ni sangat tinggi sangat. Betul. Beliau adalah apa orang kata? Tawaduk. Okay, let's go kasi up bro. Beliau pastinya adalah lulusan PhD. Sebab tu Ustaz Doktor. 17 tahun bertugas dalam masjid-masjid di Singapura. Alhamdulillah. Antara jawatan yang pernah disandang beliau adalah pengurus masjid, imam eksekutif dakwah, mudir madrasah, mudir tadika, pengurus Perbadanan Derma, dan kini merupakan seorang pengarah eksekutif Nur Insan. Subhanallah. Kita ingat habis, tapi belum lagi. Ada lagi. Apa lagi? Beliau seorang naib kadi ROMM, telah berkhidmat selama 15 tahun. Seorang hakam Mahkamah Syariah Singapura selama 3 tahun dan seorang kaunselor belia, kaunselor dewasa, kaunselor perkahwinan. Allahu. Baik. Ya, itu saja. Ustaz, saya nak tanya Ustaz NJU kita lah. Masa Ustaz darjah 1, darjah 2, apakah cita-cita Ustaz dulu? Dulu memang nak jadi Ustaz terus ke? Ataupun dulu memang nak jadi pilot ke? Jadi cowboy ke? Tahu lah. Ini cerita Piramli tu. Alhamdulillah. Dulu waktu saya di primary school, saya sekolah sekular primary school. Serius Ustaz? Sekolah primary, sekolah apa? Sekolah di Chong Bun Primary School. Di Amokyo. Ustaz masih ingat lagi lagu Chong Bun? Ya. Tak ingat. Tak ingat lah. Kita pernah kongsi Ustaz lagu-lagu sekolah kita. Lagu Chong Bun mungkin macam Chong Bun. Itu ngaji. Salah. Itu Idgham Malguna. Panjang betul. Chong Bun. Wah, jadi lepas primary 6 tu Ustaz, apa cita-cita Ustaz? Okay, waktu saya di primary school, saya bercita-cita nak jadi seorang pilot. Serius? Pilot. Saya minat dengan pilot, dengan terbang semua saya minat. Bukan sebab pramugari dia lah. Bukan. Pilot bukan pilot untuk bawa ini jet fighter. Kira Ustaz nak bawa kapal terbang seorang je lah Ustaz. Solo. Jadi untuk menjaga negara lah. Negara betul. Tapi akhirnya negara jaga saya. Itu lagi hebat. Jadi dia bertukar macam mana Ustaz? Bertukar bila saya pergi ke Madrasah Junid. Ustaz lepas primary 6 masuk Madrasah Junid. Kenapa dia switch Ustaz? Pasal minat saya lah. Saya minat. Saya tengok budak-budak Junid ni dia pakai seluar panjang, tutup aurat dia kan. Pakai kemeja panjang, warna putih, pakai songkok, smart. Jadi saya ni sekolah mana ni? 4 tahun ni sekolah Madrasah Junid. Alhamdulillah. Jadi minatnya kat situ lah. Bukan sebab mak bapak yang hantar, awak sendiri, Ustaz sendiri yang... Ada jugalah mak bapak hantar. Mak bapak aku kata, pergilah Madrasah Junid belajar agama ke apa kan. Alhamdulillah lah. Dorongan ibu bapa, sokongan ibu bapa, Alhamdulillah. Okay. Jadi ini kira hari ni ada 2 alumni Madrasah Junid dalam konti ni sekarang. Siapa? Kau? Aku kan Junid. Bukan. Kau tak tahu dia bercerita lama. Aku tak tahu. Dia kan pernah campak pergi Malaysia. Tapi Junid dia memang bagus sekolah dia. Alhamdulillah. Bagus budak-budak. Mufti kita pun daripada Al-Junid. Betul. Junid. High profile Kira kau tahu Adin Tahu lah. Tak tanya. Baik, Alhamdulillah. Taib. Kita Sorry. Kasihlah aku membiasakan penggunaan Taib ni. Taib. Alhamdulillah. Okay. Kita patut buat t-shirt Taib tau. Kalau jual nanti Nur Insan dapat potongan dia. Copyright dia orang. Okay, tak apalah. Dia TO ke THO? Dia tol THOIB. Dia THO Taib. Okay. Aku bukan Bang Taib. Okay, last. Ya, betul. Dia Thor dia nak sebut bukan Thor gitu tau bro. Dia baret lidah dia nak kena dekat ujung Ustaz Sa. dekat tepi. Thor.
Kau tahu asal dia tahu? Asal? Mak dia ajar ngaji. Kau jangan ngaji Jangan ngaji. Jadi mak aku cakap Mukadam ke Quran? Quran. Wow. Jadi mak aku cakap yang paling susah nak sebut adalah huruf Ta. Dah moncong sekali Yes. Okay. Ini bukan riak Ini Yalah, pembelajaran. Tak ada. Yelah. Kita Jadi faham. korang tahu tak tahu? Baru tahu. Baru tahu. Nak kena Alhamdulillah. belajar dengan Nur Insan. Okay, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Baik. Baik, Nak cakap pasal belajar ni, kita nak tanya banyak soalan lah daripada kawan-kawan kita, pendengar-pendengar kita. Banyak soalan. NJU sekarang dah menjadi tempat, kira dah jadi abang long lah. Tempat kawasan ada, Ustaz. ada single mom pun tak luahat untuk NJU. Kesian. Kita jadi serba salah sebenarnya kalau tidak membawakan soalan-soalan mereka langsung pada Ustaz Doktor. Betul. Budak-budak degil semua tanya Ustaz. Ramai Ustaz. Jadi Ustaz ready untuk menjawab Ustaz InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Siapa nak mula dulu? Wapi Asom ke apa? Okey boleh. Okey. Tanya soalan tu nak Wapi Asom. Adil. Hantar dulu. Hantar dulu Hantar pizza. Baik. Taib. Soalan Kau faham aku punya joke Ni panjang boleh Boleh, Boleh insyaAllah. baca je Dia cerita. Dia luahan. Okey, silakan. Kiriman dari seorang ibu tunggal, anak dua. Ya. Katanya, salam, Waalaikumsalam. saya ni single mother of two. Baik. Tapi kedua-dua anak saya ni merupakan anak luar nikah. Baik. Sekarang umur saya hampir mencecah 30 tahun. Saya sekarang tidak bekerja dan duduk bersama parents saya. Perbelanjaan saya, anak-anak saya ditanggung Ustaz. Tapi ada syarat tau Ustaz. Saya tak boleh ada kawan-kawan, tak boleh keluar tanpa mereka, tak diberi kunci, tak diberi itu, tak beri ini Ustaz. Sekarang kalau saya tak boleh ada kawan, tak boleh keluar rumah semua, macam mana saya nak jumpa pasangan hidup? Macam mana saya nak kenal orang? Saya tak nak duduk bawah tanggungan mereka selamanya. I don't want. Anak-anak pun perlu ada father figure apa. Anak saya yang nombor 2 tu lelaki. Selalu saja dia sibuk nak main dengan kakak dia je. Saya risau nanti dah besar jadi macam Sajat pula Ustaz. Sebab dia tak ada father figure dari kecil lagi. Dia asyik main dengan sibuk dengan kakak-kakak dia je. Dah dia takut anak dia lembut. Nak harapkan ayahnya, dia pula dah kat dalam Ustaz. Memang jalan jauh, lama lagi dia nak keluar Ustaz. Macam mana Ustaz NJU? Haruskah saya retaliate? Saya nak kahwin juga. Nak juga kahwin. Nak. Serius? Ni kan tambah ke? Tak, dia cakap dengan Memang ada Dia cuma cakap saya nak kahwin jugalah. Aku tambah yang nak tu lah. Yalah. Takkan nak jadi mak dara tua Ustaz. How? Itu Dia saya nak letak sedikit konteks di sini. Jadi dia dah cerai ke belum ni? dia katanya suami dia Suami kat di dalam. Jalan jauh bro. Jalan Tapi jauh. dia masih nak berpasangan. Dan dia kata kat sini pada permulaannya dia katakan saya ni single mother of two. Maknanya telah pun diceraikan lah. I see. Sebab yelah bapak dia untuk anak-anak dia lah. Bapak dia kat dalam. Jadi macam mana situasi? Baik, begini. Nak tanya lagi, nak define dunia soalan tu. Nak jelaskan siapa yang melarang dia tu untuk keluar daripada rumah tu. Mak bapak dia. Mak bapak dia. Parents dia lah. Okay, Sebab katanya di sini dia merupakan tapi kedua anak saya ni merupakan anak luar nikah. Cerita sikit tu. Tu ada cerita dia kat situ. Okey. Taib. Kita jangan anak luar nikah satu bab. Sekarang untuk diri dia sendiri. Diri sendiri harus ada pasangan. Kalau sudah ada bercerai, insya-Allah niat dia tu bagus untuk mencari pasangan, untuk ada father figure untuk anak-anak dia dan sebagainya. Insya-Allah. So saya syorkan pergilah cari pergilah cari calonnya. Kalau dah boleh dah berpengalaman macam itu, cari yang lebih baik. Kita cari lebih baik supaya dia dapat membimbing diri dia dan juga anak-anak dia sekali. Tapi kalau dia katakan kat sini mak bapak dia betul-betul jaga dia, tak kasih keluar, tak kasih itu, tak kasih sini. Jadi macam mana? Nak retaliate ke nak macam mana? Okey, jangan retaliate. Jangan kita memberontak lah. Kita harus berbincang baik-baik dengan mereka. Terangkan isi hati kita kepada dia, pada ibu bapa kita, apa matlamat dia. Supaya mereka memahami keadaan situasi dia. Kerana
bila dia beritahu dia lah, kita meyakinkan dia bahawasanya kita akan mencari yang lebih baik daripada apa yang ada. Kita perlu ada suami, anak-anak ni perlu ada bimbingan daripada bapanya dan sebagainya. Right? So daripada situ mungkin ibu bapa boleh membuka fitrahnya, memberi izin dia untuk keluar mencari pasangan dia. InsyaAllah. Sini saya nak tanya, seandainya wanita yang dimaksudkan ni, dia sering menjenguk ex-husband dia dalam prison, jenguk keluar. Dia sambil menjenguk dia bermain cinta dengan salah seorang warden di sana. Ya. Ini kisah benar. Ini kisah benar. Kita pernah sentuh. Dia bermain cinta dengan warden di sana, dan kemudiannya warden tu melahirkan hajat untuk mengahwini dia. Macam mana, dan warden ini pertanyaan dari warden dia, macam mana nak bagi tahu kepada banduan yang ada kat dalam tu yang dia akan kahwin ex-wife dia? Kalau sudah bercerai, pasangan tu dah bercerai, tapi dia menziarah tak tahu kenapa sebab lah. Dah bercerai. Update pasal anak-anak. Update pasal anak-anak. Dia masih beritahu update lah dengan suaminya kat dalam tu. Alhamdulillah, bagus tu. Tapi kalau dah bercerai, itu hak isteri dia untuk mencari siapa. Jadi tak perlu minta izin lagi dengan suami dia tu. Aku nak kahwin dengan bekas isteri kau, boleh tak? Tak ada macam gitu. Dah bercerai, okey. Silakan. Lainlah kalau dia masih suami isteri. Kalau warden tu nak isterikan dengan suami isteri orang, haram hukumnya. Tak boleh selagi dia dah putus, dah bercerai, silakan. Okey. Jadi harap jangan langgar waya banduan. Baiklah. Yang warden sila mendengarlah. Baik. Ni kalau pasal Ustaz boleh sentuh pasal anak luar nikah ni. Saya nak tanya je lah. Ni macam mana hukum anak luar nikah dengan kira nenek dia, dengan keluarga si ibu ni? Jadi macam mana? Adakah ia masih lagi menjadi nenek dia ke, ataupun petalan dia macam mana? Okey, gini. Masih lagi berhubungan anak dengan nenek tu. Masih lagi. Walaupun dia anak luar nikah, masih lagi darah daging dia. Walaupun anak luar nikah. Tetapi kalau nak dikatakan dari segi bin ataupun binti kan, orang selalu tanya, Ustaz ni boleh tak anak luar nikah nak bintikan dengan bapaknya? Boleh ke tak boleh? Fatwa MUIS selalu mengatakan boleh dibin dengan bintikan nama bapaknya. Tapi dengan syarat. Apa syarat dia? Syaratnya pertama, si bapa tak boleh mewalikan anak perempuannya waktu pernikahan. Kena gunakan wali hakim. Yang kedua, anak lelaki tidak boleh menerima faraid daripada bapaknya. Itu hukum daripada MUIS, fatwa MUIS dah keluarkan. Jadi boleh bin dengan bintikan, tapi mak bapak dia kena jujur, amanah bila waktu pernikahan, bagi faraid dan sebagainya. Dia tahu yang ini anak luar nikah, mereka tak boleh ini, mereka tak boleh itu. Wasiat boleh? Wasiat pun tak boleh. Wasiat tak boleh. Kalau kita wasiatkan mereka, itu kan wasiat itu namanya hibah. Hadiah. Hadiahkan untuk dia boleh. Hadiah boleh. Hadiah boleh. Tapi untuk wasiat dinamakan dalam kategori hibah. I see. Hadiah. Itu dibolehkan. Hibah kita pernah dengar itu sebagai hadiah lah. Hadiah kepada anak itu. Dan ada satu soalan susulan ni Ustaz, sebab kebetulan soalan berkenaan dengan anak luar nikah ni, Razi pun ada satu perkongsian ni. Ini perkongsian daripada seorang apa ni? Seorang wanita juga. Beliau macam mana? Dia seorang isteri ataupun seorang Beliau adalah seorang isteri. Okey, seorang isteri. Namanya wanita isteri lah. Ada anak dara Ustaz, wanita. Kita tak tahu. Status dia apalah? Status. Terus. Baiklah. Ini satu soalan Kau tak cakap Toib. Maafkan saya Ustaz. Silakan. Soalan daripada seorang wanita yang telah pun memberikan saya beberapa mesej untuk tanya kepada Ustaz NGU kita pada malam ini. Pada hari ini Dah macam cerita hantu aku dengar. Salam Abang Handsome. Ni dia yang cakap lah. Maafkan saya. Kau tahu betul. Tak, aku bedik. Dia bohong Ustaz. Saya ada soalan untuk Ustaz kita. Saya bernikah dengan suami saya dah selama 10 tahun yang lalu. Tetapi waktu saya bernikah tu, saya sudah pun mengandung. Anak lelaki saya tu sudah berumur 10 tahun sekarang ni. Waktu bernikah, Kadi pun tahu yang saya tengah mengandung. Tapi kami teruskan dengan pernikahan kami. Soalan saya untuk Ustaz, haruskah anak saya dibinkan Abdullah atau nama suami saya sekarang? Ini telah pun dijawab oleh Ustaz. Yang mana fatwa MUIS telah pun dikeluarkan. Dan yang kedua Ustaz, haruskah saya bernikah semula
Kerana saya takut anak-anak saya yang seterusnya tetap dianggap anak luar nikah dan saya berdosa kerana berzina dengan suami saya sendiri, Ustaz. Inilah soalannya. Baik. Taib. Alhamdulillah, soalan yang baik. Semua soalan baiklah. Alhamdulillah. Khair. Taib. Sini saya jawab ya. Ya. Hukum tentang anak luar nikah. Saya terangkan tadi, dibintikan, boleh. Tak ada masalah. Dan syarat-syarat pun kita dah dengar tadi ya. Taib. Sekarang perlu tak dia nikah kembali kepada bersalin? Sebelumnya dah nikah. Kadi pun tahu. Kita nampaklah, kadi ni nampak perut dia besar ke tak besar. Ada yang pengantin tutup pakai bantal dan sebagainya. Cover lah, nak cover. Kena declare tak, Ustaz? Kena declare tak kepada kadi? Yes. Must declare? Declare di kadi di RMM. I see. Kalau tak declare, offence tak? Tak declare pun tak offence. Pasal kita nampak lah, kita tahu. I see. Tapi kita cuma niat husnuzan, dia nak menikah. Sudah. Okay. Saya, Ustaz, kalau tak declare, dosa dengan Allah, bro. Inilah saya punya pendapat. Silakan, Ustaz. Teruskan. Okey. Saya teruskan okay. Kau punya suka lah je. Okay. Jadi kita sebelum dia nikah, dia nampak dia dah mengandung dan sebagainya. Nikah tetap halal, nikahkan. Tetap halal. Nikahkan. Bila dah nikahkan, lepas tu dia dah bersalin, dia nak nikah balik. Ada orang kata ni nak nikah balik dan sebagainya. Bila dah bersalin, sah ke tak sah, ni anak ni luar nikah ke? Anak luar nikah tetap anak luar nikah. Tidak boleh kita ubahkan. Dan yang nikah cuma hanya sekali saja. Dalam Islam, konsep Islam, nikah cuma sekali dengan pasangan tu. Tidak ada 2 kali, 3 kali. Tak yakin Ustaz nak nikah balik, tak ada. Nikah cuma sekali saja. Anak dah keluar, 3 kepala dah keluar, lagi tak yakin dengan nikah dia, kenapa? Pelik juga saya. Tak perlulah. Rasa tak perlu. Jadi dah settle. Sekali je nikah, sudah khalas. Khalas. Ini perkara baru. Khalas apa? Settle lah. Khalas sudah. Settle. Semua. Jadi nikah cuma sekali saja. Tak perlu 2 kali, tak perlu 3 kali. Ini bukan macam ala barat. Ala barat ada peringkat umur tu, dia nikah sekali lagi. Dia remarried balik. Dia keluarkan vows apa kan. Renew their vows. Renew their vows dan sebagainya. Kita Islam tak ada macam itu. Islam tidak macam itu. Nikah cukup banyak sekali. Okey, itu saja. Alhamdulillah. Jadi kalau gitu bermakna anak seterusnya tu bukan anak nikah lah. Anak seterusnya bukan anak nikah. Kalau ada nikah, anak keduanya anak yang halal dan taiban. InsyaAllah. Halal dan taiban. Baik. Halas. Kalau aku cakap khalas, khalis tak ke Ustaz? Okey, ini soalan daripada pendengar kita yang telah pun sebenarnya kami forwardkan kepada Ustaz untuk orang kata tu diroyak lah pada hari ini ada dalam WhatsApp. Awal tadi beberapa gambar-gambar telah pun kami petik untuk pandangan bersama lah. Ini adalah kiriman daripada seorang pendengar bernama Apin Boyan. Apa khabar Apin? Apin katanya salam Ustaz and to my fellow also to my fellow OLG brothers lah. Saya masih ragu-ragu tentang dapur kubur. Dah kawan dah jelaskan, tapi I hope I can hear it from NJU himself, brothers. Haram tak untuk pasang dapur, atau is there limits untuk dapur kubur ni? Selamat berpuasa semua. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Dapur kubur. Dapur kubur ya. Ini bukan dapur masak. Dapur kubur. Dapur kubur tu apa? Dapur kubur tu dia bertingkat-tingkat. Dia pasang marble kelilingnya tu, pasang tempat duduk. Dia mencantikkan lah kubur tu. Dia mencantikkan. Ada kain putih kat kain putih dekat nisan dia. Itu bukan kubur-kubur bang. Bukan nisan maafkan saya. Batu nisan lain. Jadi dalam sini ada ulama mengatakan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, Abu Al-Hajjaj Al-Asadi berkata, aku menyampaikan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku bahawa jangan ditinggalkan patung-patung kecuali setelah engkau hancurkannya. Begitu juga dengan kubur-kubur yang binaannya tinggi kecuali setelah engkau ratakannya.
Okey. Ni daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini maksudnya Rasulullah supaya kata jangan tinggikan kubur tu, ya. Hanya setakat sejengkal saja. Sejengkal itu okey. Ya. Ya, jadi sunnah Rasulullah SAW, kalau kita pergi kubur Baqi', kita kubur Ma'la di Mekah, di Madinah, kita lihat kubur-kubur mereka tu adalah contoh. Tidak ada apa-apa tanda pun kecuali nisan. Nisan ni tanda, ini ada orang meninggal kat sini, ada kuburan meninggal, ini tandanya. Dekat batu nisan dekat sana pun tak ada nama. Ya. Sure. Tapi di Asia ni ada nama-nama mereka untuk kita kenal pasti, supaya kita ziarah, kita kenal dan sebagainya. Ini sebahagian pendapat orang-orang kita untuk mengenal kubur mereka. Jadi ada pula yang untuk mencantikkan. Ni rumah bapa aku kat sini cantik lah, dah tinggi, dah lawa lah, cantikkan dia. Ada tulis surah Fatihah, ada surah Yasin kat situ. Ya Allah. Jadi kita lihat perkara-perkara ini daripada hadis Rasulullah itu melarang kita meninggi-ninggikan, ya. Cukup hanya sejengkal daripada tanah tu sampai ke kubur tu. Itu dibolehkan. Sebaik-baiknya gitu rata, ataupun kita buat kuburan selalunya ada bentuk dia tanah di atas dan kita tanam rumput-rumput mencantikkan, batu nisan, cukup, alhamdulillah. Okey. Ya. Dan kenapa ada rumput-rumput di situ? Kerana ada satu hadis Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW lalu di kuburan, Rasulullah dengar ada orang yang disiksa kubur ketika dia lalu. Rasulullah boleh dengar. Saya pernah dengar kita ni. Jadi apa Rasulullah buat? Dia ambil pelepah kurma. Daun kurma tu, dia ambil pelepah kurma tu, dia letakkan, yang hijau tu dia letakkan atas kuburnya tu. Kemudian Rasulullah doakan, mudah-mudahan dengan ada pelepah kurma ni Allah SWT akan berhentikan kamu daripada siksaan kubur sampailah dia kering. I see. Bila dah kering, siksanya bermula kembali, siksa kubur tu. Jadi Rasulullah mengambarkan sunnah di situ. Jadi kita nampak ada orang pula tanam pokok, macam-macam pokok dia tanam, pokok rambutan, pokok durian, semua ada. Saya pernah nampak. Jadi janganlah kita buat macam gitu sekali. Pelepah kurma saja Rasulullah taruh letak atas kubur tu. Jadi kita satu ibarat bahawasanya kalau kita cantikkan kubur tu, tanam tanaman yang sederhana saja, rumput, alhamdulillah, hijauan. Jadi kita maintain. Jadi kita kadang-kadang tiap bulan datang ziarah, sekarkan Fatihah, siram tempat tu, bersihkan, alhamdulillah. Nanti aku meninggal, nanti kau belikan pelepah kurma tau. Okey. Aku pergi Mana nak beli, bro. Kau beli Saudi, aku beli. dapat yang bandidamnya. Cuma di Singapura ni ada pokok kurma. Ada ke? Dekat mana Ustaz? Siapa tahu? Siapa tahu 10 markah? Jucat Kompleks. Di mana? Pokok kurma di Singapura ni ada di masjid. Wah, ni teka-teki. Di masjid di masjid. Masjid Bidadari. Kan? Masjid Sultan Ustaz. Bukan. Masjid Al-Islah. Oh, bukan. Masjid Mawaddah. Bukan. Tekalah korang. Saya tahu. Masjid Hang Tuah. Lagi bukan. Bukan Hang Tuah. Jebat. Wah Hasan. Mana? Give up. Okey. Masjid Hajar Rahim Abi Kebun Limau. Hajar Rahim Abi. Kerana saya bertugas di sana, pernah bertugas di situ. Kita ada tanam pokok kurma, 2 pohon kurma di situ. Tapi dia hidup, tapi belum berbuah lagi. Sampai sekarang ke? Sampai sekarang masih ada lagi. Masih lagi. Dah berapa tahun tu belum berbuah? Lama, babe. Lama. Yalah. Inilah istilah kebijaksanaan orang Melayu mengatakan menunggu buah tidak jatuh, ya. Tak ada kena. Ibarat durian runtuh. Tak ada kena. Langsung. Okey, baik. Langsung soalan seterusnya. Kira ketawa ustaz lah. Aku tengah belajar ketawa ustaz. Berbual macam ustaz. Kita lama-lama akan jadi ustaz tau, bro. InsyaAllah, amin. Boleh. Tapi kena Jahanam. Oh my god, ustaz ceramah tapi 3 orang, bro. Aduh. InsyaAllah, amin. Okey, baik Ustaz. Soalan ni soalan tentang puasa-puasa lah Ustaz. Soalan puasa-puasa. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau yang Ustaz pernah terangkan tentang bayar fidyah dan sebagainya. Ini kalau saya bayar fidyah ni tak payah puasa Kalau dah bayar kalau dah bayar fidyah, jadi dah tak payah puasa lah. Dah tak payah bayar lagi lah. Atau dah bayar fidyah masih kena puasa lagi. Macam mana Ustaz?
Baik, ini kita lihat kemampuan kita. Kemampuan kita, kekuatan kita untuk berpuasa. Afdalnya Rasulullah menggalakkan kita berpuasa. Maksudnya dah bayar fidyah, puasa. Sebelum bayar fidyah, puasa. Oh, puasa dulu. Puasa dulu. Puasa semampu mana yang anda boleh berpuasa. Jadi fidyah ni kita tujukan kepada orang-orang yang dah tua, dah uzur, dah tak kuat puasa, dah tak kuat dah nak puasa lagi. Maka mereka cuba puasa, tak boleh gastrik dan sebagainya. Kalau yang muda-muda ini bertenaga, jos dan sebagainya. Perut boncik semua. Pergilah puasa kan. Cuba puasa dulu. Cuba usaha anda berpuasa. Kalau anda memang tak boleh berpuasa, maka bayarlah fidyah. Faham. Okey. Baik, soalan seterusnya. Saya ada satu soalan panjang ni, kalau korang nak dengar, boleh? Boleh. Silakan. Interesting tak? Interesting bro. Ini nak main lagu. Baiklah, salam Ustaz. Ini Waalaikumsalam. Din dan Zawun, awak kenal siapa beliau ya? Okey, tapi siapa saya dia? tak perlu katakan nama lah. Kasih clue. Clue dekat bawah blok aku. Bawah blok Kali kau. kita tengah duduk 3 orang, kali dia datang. Azman Tak adalah. Aku tak tahu siapa. Oh, belum kau? Okey. Kali dia datang, kena bawa kaki dia, kena makan. Okey. Aku macam ya. Okey. He's the guy. Okay. Oh man. Okay. Ini serius kan? Ini serius kan? Serius bro. Okey. Salam Ustaz dan OLG Brothers. Okay, I've been bugging by this problem for a few years dan harap Ustaz dapat bantu saya lah. Okay, dengan secara pendapat dalam secara Islam. Beberapa tahun lepas, saya telah terkena buatan orang Ustaz, which almost cost me my life. Okay. 6 bulan saya merana dekat hospital, 3 bulan di ward biasa dan 3 bulan di ICU on life support kerana semua vital organ saya telah pun mati Ustaz. Oh man. Masuk keluar OT, operation theatre, nak dekat hari-hari Ustaz, just to save my life, and it was the highest priority given to me by the hospital untuk selamatkan nyawa saya. It got so bad that selama 2 minggu itu di hospital, chief consultant panggil keluarga saya dan suruh mereka datang dan minta bantuan daripada pakar rawatan Islam. Bayangkan, Doktor Doktor yang suruh. bukan orang Islam. Doktor orang bukan orang Islam. Dia suruh keluarga saya untuk minta tolong daripada pakar rawatan Islam. Baik. Jadi pasal doktor tu cakap lah, saya rasa dia bukan suffer daripada penyakit biasa. Ini adalah penyakit yang telah pun dianiaya lah oleh siapa-siapa sahajalah. And it's a flesh eating bacteria. Okay, tapi semua morfin dan steroids dan telah pun diinjek dalam badan saya semua dah tak load lagi Ustaz. Allahu Akbar. Okey. Saya teruskan, keluarga saya pun cuba minta tolong daripada bomoh lah. Tapi semua tak boleh bantu. Finally, menerusi seorang kenalan, saya dapat minta bantuan daripada seorang Habib di Indonesia regarding my problem. He managed to remove the toxins of a deadly scorpion from my body and fully looked after me till I left the hospital, Ustaz. Masya Allah. Okay, then after that dia katakan Habib is the one. Habib tahu siapa yang hantar barang ini ketika saya di hospital, and he is none other than my very own uncle, pakcik dia sendiri yang aniaya dia, Ustaz. Dan bapak dia juga, bapak dia punya adik lah, senang cakap lah, yang aniaya dia. So he was also the one who caused my father to have sudden mild stroke 6 bulan prior to the incident. Jadi sebelum dia terkena dengan scorpion ni, bapak dia pun kena mild stroke dengan adik dia juga. Ya. Jadi sekarang ni Ustaz, dia semua cakap dengan dia, maafkan, sabar, ya. Tapi dia, Ustaz, dia cakap dia tak boleh sabar. Terus dia cakap dia dah tahu siapa yang aniaya dia. Sekarang ni dia nak kena teruskan ataupun tidak. Dia memang nak terus pergi kat pakcik dia, memang nak kasih lah, senang cakap, ataupun nak hantar balik. Pasal Habib ni kata dia boleh hantar balik scorpion ni yang makhluk halus ni kepada pakcik dia balik. Jadi dia nak teruskan ataupun tidak, Ustaz? Macam mana? Silakan. Dia ada penjelasan lagi kan, yang bahasanya dia rasa yang dia dah aniaya sangat. Keluarga dia cakap maafkan saja, tapi dalam hati dia, aku almost died tau, aku hampir mati tau. Isteri aku hampir jadi janda, anak-anak aku hampir jadi anak yatim. Aku nak maafkan. Tu biasa Ustaz dia cakap, aku cakap dengan diorang senang je, bukan korang yang nak setengah mampus dekat hospital tu. Bolehlah korang cakap macam ni. Sekarang aku dah berbelah bagi, haruskah aku terus diam
dan biarkan semua ni berlalu, atau aku teruskan juga rancangan aku dengan hantar balik barang-barang ni supaya biar dia kena makan tuan dia sendiri. Allah Akbar. Wow. Baik. Oh man. Alhamdulillah, soalan yang baik. InsyaAllah dia pakai Scorpion King rupanya. Scorpion King type. Jadi maafkan saya Ustaz, apabila kita tengah lipat bawah blok aku tu, kan kita nampak kaki dia kan kecil kan, setengah daging dah kena makan. He is the guy. He is the guy. The flesh eating bacteria lah. But actually it's not flesh eating bacteria. Pasal doktor pun dah inject morphine, dah inject steroid pun tak load lah. So bila panggil Habib ni baru alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pertama, syukur alhamdulillah, rasa dia pun dah okey agaknya. Sekarang dah sihat mungkin insya-Allah. Jadi kita lihat daripada surah Al-Jin. Surah Al-Jin ayat 6 yang bermaksud dan bahawasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antaranya jin. Maka jin-jin ini menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Begitu juga daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' nombor 5939. Ni dia punya hadisnya itulah insya-Allah. Baik. Daripada hadis ini dengan ayat ini bahawasanya ada orang memperantarakan manusia dengan jin. Mereka macam bomoh-bomoh ni mereka gunakan jin untuk menghantar-hantar dan sebagainya. Memang jin dengan syaitan ni adalah satu amalan. Di antara keturunan syaitan iblis ini, dia dari semua keturunan daripada jin. Keturunan daripada jin. Jadi seorang ini, hamba Allah ini telah dianiaya oleh seseorang yang dikenalinya. Jadi apa yang dikatakan oleh keluarganya tu, yang sudah tu sudahlah. Itu memang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Jangan kita membalas balik dengan menghantar balik, kita aniaya orang tu pula. Memang dia dianiaya, memang betul. Rabak Ustaz. Memang rabak betul. Memang boleh gila, boleh matilah. Alhamdulillah. Rabak Ustaz. Rabak gila dia hantar macam tu. Memang betul. Kadang-kadang orang hantar ni sampai mati pun ada. Ni orang yang menzalimilah orang lain. Sebab hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya takutlah kepada doa kaum yang teraniaya. Macam orang ni lah, orang yang aniaya ni, yang dianiaya ni. Sebab tidak ada hijab antaranya dengan Allah untuk mengabulkan doa-doanya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi yang tuan ini Masya Allah, harap banyak bersabar. Ini dugaan Allah SWT. Allah beri kita sakit, Allah sebenarnya dia membersihkan dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Kedua, janganlah kita balik pada bomoh untuk menganiaya orang tu balik. Kerana bomoh ni janganlah kita gunakan syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Syirik. Kita syirik kepada Allah. Kita percaya pada orang tu. Walaupun orang tu kata berdoa dengan baca ayat Quran apa, kita tak tahu apa sebenarnya. Dia bomoh, dia bakar kemian dan sebagainya. Jangan, jauhkanlah. Jauhkan. Jadi bagusnya kita jumpa ustaz-ustaz, kita minta tolong. Ustaz akan bacakan ayat-ayat ruqyah, memimpin kita supaya bersihkan diri kita. Itu sebab Allah turunkan ayat Quran surah ruqyah. Ruqyah ini boleh mengobati, menjauhkan daripada gangguan-gangguan seperti berikut. Jadi saya nasihatkan banyakkan bersabar. Kerana kalau bersabar itu insyaAllah ada kelebihannya. Kedua, berdoalah kepada Allah. Kerana doa anda itu mustajab. Orang yang dianiaya itu mustajab doa-doanya. Jadi kita mintalah dengan Allah. Pertama, sembuhkan sakit anda. Kedua, mintalah dia supaya diampuni dosa-dosa orang yang aniaya kita tu, dan dia supaya dia bertaubat nasuha kepada Allah SWT. Doa ni maksudnya kita doa yang baik-baik saja ataupun kita doa kasih dia kasih balik? Ya Allah, celakalah ke atas
dia. Boleh Ustaz? Janganlah ya. Allah tak terima lah doa-doa macam gitulah. Yang jahat-jahat Allah tak terima. Doa yang baik-baik aja. Kalau doa minta kaya boleh tak? Boleh. Doa minta kaya, insya-Allah. Mintalah kekayaan ke dianiaya, minta ya Allah tolong aku 5 juta. Insya-Allah 5 juta nanti Allah kasih. Rupiah kita tak tahulah kan. Doakan kami Ustaz kaya insya-Allah. Amin. Korang 3 orang doakan Nurisan lah. Doakan sentiasa Ustaz. Bila kita dah kaya, seorang dapat 5 juta. Kita kasih Nurisan 2 juta seorang. Alhamdulillah. Aku nak kasih 1 juta je. I will hold on to these words. I will hold on to these words. InsyaAllah. Alex dengar. Doakan Alex sekali Ustaz. Alex sekali insyaAllah. Doakan Alex masuk Islam Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan you cannot send email lah Alex, please. Every time email. Terima kasih atas saya. Aku sebenarnya terkesan lah. Sejujurnya Ustaz, saya terkesan sebab kita dah nampak orang dia. Kita dah nampak the extent of the damage yang ada dekat kaki dia. Kita dah tengok. Dia macam setengah kaki dah Ustaz. Setengah kaki. Habis ada macam nampak tulang tapi dah diseliputi oleh kulit. Kulit saja. So I felt him bila dia ceritakan benda ni. Betul. And then macam memang bukan saya akan macam I just give myself ini shoes lah Dia mungkin senang untuk kita cakap maafkan tau Ustaz. Tapi bila kita duduk rumah hari kita tengok the extent of the damage, to motivate ourselves untuk maafkan satu perkara yang sangat payah Ustaz. Betul. Kita tengok wajah anak-anak kita yang masih kecil pergi ke sekolah ke apa. Habis nanti kita sebab tau macam ni kalau aku meninggal macam mana budak-budak ni Betul. Habis tengok wajah bini kita, nanti aku meninggal, kalau seandainya benda tadi yang dihantar menjadi aku tak pergi kat Habib tu dah menjadi makan dia sampai aku mati siapa nak jaga bini aku? Benda gini bermain dengan emosi kita Ustaz. Betul. It's very personal. Untuk kita cakap maafkan, man, it's so hard, man. Betul. Kalau kita dah beremosional, itu datangnya syaitan. Betul. Syaitan qarin ni ada dengan kita semua. Namanya syaitan qarin. Qarin ni sejak kita lahir dia dah bersama berdampingi kita. Syaitan qarin ni dia sentiasa menghasut kita supaya buat perkara-perkara yang tak baik. Bila kita marah je, dia tambah lagi, dia tuang lagi minyak tanah, kasih kita membara, membuat-buat Kalaulah orang ini meninggal kerana dianiaya, syurga untuk dia. Kerana dia mati syahid, kerana dia dianiaya, syurga untuk dia, insya-Allah. Tak nak anda syurga, nak syurga tak? Semua orang nak syurga, babe. Jadi insya-Allah sabar, bertakwa kepada Allah. Ini godaan-godaan syaitan ni jangan kita dengar. InsyaAllah Allah akan pimpin kita. Luar biasa. Wow, syurga. Terima kasih atas perkongsian Ustaz. Dan saudara, kita akan berehat seketika. Jadi something ataupun sesuatu yang boleh anda just sit back, muhasabah diri. Saya tahu di kalangan pendengar-pendengar kita ada ramai yang teraniaya sebenarnya. Yang sambil-sambil mereka mencari sumber motivasi sambil mendengar podcast ini. Sebenarnya dengan bulan Ramadan ni, kita berehat seketika dan kita akan kembali sebentar saja nanti. Saudara-saudari, kami masih lagi berada di episod yang pertama untuk minggu yang ketiga Ramadan ini. Dan sudah tentunya podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Nur Insan. NURINSAN. Silakan saja kalau anda boleh lungsuri website mereka untuk anda memberikan derma pada bulan Ramadan ini. Ini merupakan Ramadan yang dah setengah Zat dah setengah Ramadan. Kita bakal meninggalkan Ramadan untuk kita bertemu dengan Syawal nanti. Persoalan yang selalu ditengahkan oleh Zahir Ismail, adakah ini Ramadan yang terakhir bagi kita, saudara-saudari yang sedang mendengar ini? Bagus. Betul lah. Ini satu muhasabah. Betul. Di hari Ramadan ni orang akan macam bersedih. Sebab ini masa kalau kita buat satu benda baik kita buat dalam bulan Ramadan ni, dia berlipat ganda pahalanya berbanding dengan bulan biasa. Dan kita nak meraih manfaat ni sepenuhnya. Betul. Dan anda sendiri telah pun memberitahu kami tentang latar belakang masing-masing rasa nak jadi baik lah dalam bulan ni. Dan antara perkara yang boleh anda lakukan untuk mencuci dosa anda, membersihkan hati anda adalah dengan menderma. Lebih-lebih lagi pada Nur Insan, sebab ini madrasah percuma. Betul. Saya ada beberapa statistik di sini, saya kongsi sedikit. Ini kau buat kajian ke? Buat research ini kita ambil statistik lah untuk kita kongsi sama. Silakan Ismail. Berkenaan dengan mereka yang orang kata tu Singaporean Muslims yang berumur antara 5 hingga 35 tahun. Jumlahnya adalah 164,000 orang di Singapura. Dan saya difahamkan hanya 36% saja yang participate ataupun mengambil orang kata tu Islamic education, bermaksud pada sama ada hujung minggu ataupun pada sepenuh masa lah. Yang actually go down for the classes.
36% saja. Okey, 36% tu bermakna ada 59,000 orang, 59,040 orang sahaja. Yeah, that's the number. Bermaksud baki 64% mereka membesar ataupun menjalani kehidupan mereka tanpa mengambil sebarang Islamic education di luar. Sampingan-sampingan tu hidup biasa, mungkin ada pendidikan mereka tapi tak pergi madrasah mingguan ataupun tak mendalami ilmu agama. Ini sesuatu yang sangat merunsingkan, Ustaz. Betul. Betul. Dan antara saya difahamkan antara sebab yang mereka tidak pergi adalah berkenaan dengan fees ataupun yuran. Betul. Yang mungkin rasanya tak mampu untuk keluarkan wang tambahan untuk pergi ke kelas-kelas agama kat luar. One of the reasons lah. Dan inilah di mana Nur Insan dapat menyelesaikan masalah ini, iaitu mereka adalah antara madrasah yang percuma yang memberikan pendidikan Islamiah secara percuma kepada mereka yang berusia sedemikian. Untuk anda semua yang sedang mendengar, kalau tak tahu, ini masanya anda pergi langsung www.nurinsan.sg, nurinsan.sg. Baik, sudah tentunya anda boleh donate, anda boleh klik donate now dan anda boleh sama ada nak one time ataupun satu kali menderma ataupun nak berikrar untuk menderma kepada Nur Insan bulan-bulan seterusnya pun dipersilakan. Dan Ustaz, saya nak tahu tentang bagaimana inisiatif bermulanya inisiatif ini untuk berikan madrasah percuma ni. Taib, dia begini. Kita ada buat survey, survey apabila MUIS memanggil semua badan-badan, madrasah-madrasah separuh masa Andalus semua, termasuk Nur Insan sekali. Mereka tunjukkan statistik sedemikian, gini dan sebagainya. So kita berbincang antara Nur Insannya group, kita ambil inisiatif untuk buat survey sendiri. Okay, let's do our groundwork. Kita cari survey, we go to MRT, kita tanya budak-budak remaja, makcik-makcik, makcik-makcik, ada tak anak pergi madrasah? Anak saya tak datang madrasah. Antara sebabnya kenapa makcik tak hantar pergi madrasah, ada sebabnya kerana yuran. Anak saya 3, saya seorang janda, saya tidak ada kemampuan, saya ni kena cuma kerja cuci pinggan mangkuk di restoran. Gaji saya baru berapa ratus. Nak bayar yuran di sekolah-sekolah hujung minggu ni tinggi. Ada yang $30, ada $45, ada yang paling tinggi $50. Kalau anak saya 3 orang dah $150 saya dah kena bayar. Jadi saya rasa tak mampulah nak hantar tu, saya ajar sendirilah. Bila dia ajar sendiri tu, kita pun rasa macam mana makcik ajar anak makcik. Kadang-kadang budak-budak anak kita sendiri kalau kita ajar bermain-main, tak nak dengar kata kita. Kita cakap dia jalan pergi toilet, dia kata gitu, apa hal ini? Jadi dengan inisiatifnya tu, kita rasa why not untuk dakwah kita ni, untuk memastikan remaja-remaja yang datang belajar agama, kita kasih free madrasah. Madrasah yang percuma untuk mereka. They don't have to pay the yuran, just come to our place, belajar secara percuma. Tak payah bayar yuran, cik datang je. Betul, ada ke? Ada, mari datang, insyaAllah. Alhamdulillah, sekarang kita ada 350 pelajar yang ada dekat Yishun dan juga di Juchiat, Lot 81. Jadi Alhamdulillah, ada juga permintaan, Ustaz tolonglah buka di daerah barat pula, permintaan masyarakat. Barat pun ada orang susah, Ustaz. InsyaAllah, tergantung pada income kita ni, daripada derma-derma masyarakat. Kalau derma masyarakat beri kita kelebihan, InsyaAllah lagi setahun atau 2 tahun kita akan buka di sana cawangan baru di daerah West area. Kita buka madrasah Nur Insan di sana pula. Amin. Apabila Ustaz membuka Nur Insan ini, kalau contoh kita nak buka di sebelah barat ataupun di sebelah utara, contoh di Woodlands ke ataupun di sebelah East Side, atau Pasir Ris, kita perlukan tempat. Betul. Dan kita perlukan untuk bayar duit rental. Betul. Untuk bayar air lampu. Bayar macam-macam lagi lah Ustaz. Asatiza. Saya percaya asatiza kita di bawah naungan Nur Insan ni pun tak minta gaji 1 bulan 1,800-2,000, tak ada. Tidak, saya rasa. So mereka datang secara ikhlas, dan kalau dapat duit sedikit macam contoh allowance pun tak apalah, kerana mereka ikhlas, kerana ingin berdakwah. Tapi kalau tanpa korang ni, kalau tak derma, tak berikan sokongan kepada Nur Insan, macam mana mereka nak run? Tak boleh run. Mereka nak run this operation. Betul.
para asatiza ni bukan malaikat. Kita ni bukan malaikat. Kita pun ada anak, isteri, tanggungan. Tanggungan kita pun nak kena jaga juga. Kalau kita asatiza, orang kata alah ustaz-ustaz pun nak kena bayaran juga ke? Kita pun ada nak bina jawab dok. Jangan rumah kena bayar, bukan percuma. Kalau government dengar awak ustaz ambil lah rumah ni percuma. Masya Allah, ramai jadi ustaz. Jadi mana sayangnya sebaliknya, rumah pun kita kena beli, nak kena bayar bulanan. Sebab asatiza datang pun kita berikan mereka habuan semampu kita yang kita berikan pada mereka. Mereka pun tak minta tinggi. Mereka kata apa yang ada lah, insya-Allah duit transport saya pergi balik. Alhamdulillah. Mereka ni sungguh baik hati. Alhamdulillah. Saudara sekalian, tunjukkan kekuatan podcast nombor 1 dunia ini. Tunjukkan kekuatan our numbers. Kita ada 1 juta streams yang sedang mendengar kini. Alhamdulillah. Kalau hanya seorang memberikan sekurang-kurangnya $10, bayangkan sudah pun mantap kita akan ada $10 juta. Kita boleh ada Madrasah Nur Insan di seluruh kawasan Singapura. Betul. Alhamdulillah, insya-Allah. Beri di kemampuan anda bagi mereka yang telah memberi pada minggu-minggu yang sebelumnya, tak salah untuk memberikan sekali lagi minggu ini. Kita raih manfaat Ramadan pada hari ini. Kalau minggu sebelumnya anda memberikan $10, minggu ini ada kelebihan boleh berikan $50. Ada kelebihan lagi boleh berikan $100. Yang bawa Grab, yang bawa Gojek mungkin telah pun hit kota bulanan. Kita tahu mereka bulan-bulan bawa balik $5,000, $6,000. Kita dah buat survey. Kita buat survey. Apalah salah tolak $500 daripada earning. Cakap 1,000 je bro. $1,500. $1,500. Satu kali bagilah. Amin, insya-Allah. Dan pastinya insya-Allah seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz Doktor, semoga rezeki anda berlipat ganda dan pastinya ketika anda memberi akan ada ketenangan dalam hati dan jiwa masing-masing. Amin. Dan untuk bagi mereka yang sedang mendengar kita, kini kita telah pun wawancara bersama dengan seorang ibu yang telah pun menghantar anak-anaknya di Madrasah Nur Insan. Saya nak anda semua mengambil masa untuk mendengar luahan beliau, rintihan beliau dan cara beliau mendapat jalan penyelesaian dalam hidup. Mungkin yang sedang mendengar ada serasi kehidupan mereka, pengalaman kehidupan mereka seperti ibu tunggal ini. Kita dengarkan kini wawancara eksklusif bersama dengan antara lain seorang ibu tunggal yang telah pun menghantar anak-anaknya ke Nur Insan. Saya seorang ibu yang berumur 28 tahun. Saya seorang ibu tunggal sebenarnya. Bila masa saya masukkan anak-anak saya, masa tu diorang masih tadika lah, masuk di masjid. Jadi masa tu belum tak tahu kan akan mengalami penceraian. Jadi ketika tu bila dah proses tu, saya macam terpinga-pinga lah juga. Jadi ketika proses itu apa? Maknanya proses penceraian tu. Boleh tahu apa yang berlaku sebenarnya? Okay, sebenarnya saya yang minta bercerai sebab ex-husband saya tu dia kaki pukul. Abuse in physical, emotional and mental abuse lah. Adakah yang melibatkan diri anda sendiri dan juga anak-anak anda? Just saya. Cuma the thing is that saya tidak boleh pertahankan lah, sebab dah lama juga dalam tu, dah masa 6 tahun. Jadi masa tu saya sembunyikan daripada family lah, daripada keluarga. Jadi bila saya luahkan segalanya, keluarga tak boleh terima lah. Masa pertama kali dia cakap, kenapa tak bilang, kenapa sembunyikan, ada yang tak percaya. Jadi saya teruskan niat saya tu sebab saya dah tak boleh tahan lah dengan perangai dia. Jadi nak tahu apakah kejadian yang paling yang menyebabkan anda ingin terus mengatakan kepada diri anda macam okay, stop it, that's it. No, boleh kongsi sama? Boleh, okay. Masa tu saya rasa saya baru lagi melahirkan anak yang keempat. Jadi ketika itu bila saya dah lahirkan anak keempat, saya ingat okey lah, dia akan berubah lah. Tapi dia ada perempuan lain dan sebagainya. First saya cakap okey lah, tak apa, maafkan. Kira macam bodoh jugalah. Boleh maafkan gitu je? Boleh macam maafkan jugalah. Awak tangkap dia terang-terang ataupun nampak daripada mesej ke? Terang-terang lah, terang-terang. Dah a few times juga. Tapi sebab maksudnya nampak di luar? Sebab saya rasa macam saya rely on dia kan, saya terlalu bergantung pada dia. Jadi saya kalau berpisah dengan dia, saya tak rasa saya boleh pergi mana-mana lah masa tu lah. Sebab saya tidak bekerja, dia tak kasih bekerja, dia tak kasih bergaul di luar. Jadi $50 sebulan untuk nafkah, saya cakap terima je lah seadanya. Saya fikir itulah kira macam
masa depan saya dan masa kini saya lah. Masa tu saya tak fikir yang saya ada kekuatan untuk teruskan hidup tanpa dia. Baik. Jadi apa yang berlaku selepas itu? Anda mengatakan yang anda mengandung anak yang keempat. Mengandung anak keempat. Lepas tu saya ingat dia akan berubah lah. Jadi dia tak berubah juga. Makanya makin teruk. Di mana dia pukul tapi tiada bekas. Dia melukakan, kira macam mana nak cakap, dalam keadaan anda mengandung, dia memukul anda masa dalam pantang. Jadi sebab apa dia pukul macam sahaja sebab ke? Saya dapat tahu yang dia ada perempuan lain. Jadi dia tak boleh terima, dia mengamuk. Dia tak boleh terima. Jadi masa tu pula saya postnatal depression kan. Kita dah dapat tahu tu, dah tak boleh sabar lah. Jadi masa tu bila saya pun takut juga nak minta dia cerai. Saya tak minta dia as in face to face. Saya terus pergi ke mahkamah hantar surat kepada dia. Jadi apa yang saya buat seterusnya, saya dapat daripada nasihat orang lain lah, daripada nasihat kawan-kawan yang cakap mungkin kalau nak protect diri sendiri, nak kena pergi family court untuk restraining order. So saya buatlah restraining order. Saya buat pergi check klinik dan sebagainya, hanya untuk mengukuhkan lagi yang saya hendak bercerai lah. Sebab bila kita fasad kan perlukan alasan yang kukuh. Jadi bagaimana pembelajaran anak-anak anda waktu tu? Waktu tu masjid baru naikkan daripada $250 ke $300. Jadi saya rasa macam saya ada 2 orang anak yang dekat masjid yang tu. Masa tu lagi 1 orang anak dah move to primary 1 lah. Jadi saya fikir macam mana ni, 300 dan 600. Lagi tak termasuk kalau diorang pergi field trip ke apa kan. Field trip pun kadang-kadang bayar sampai 20 lebih. Jadi saya pun terfikir macam mana saya nak membayari semua tu lah. Dia nak kat tangan tadi, tangan dia nampak putih bro. Dia dengan Alex mana putih? Sama boleh fight. Kalau tepuk merah Dua-dua tepuk merah bro. Tapi Alexnya merah lain bro. Dia ada pink-pink sikit. Alex belum tepuk dah merah bro. Saudara, selamat kembali ya. Kita Ustaz, kalau kita mengumpat depan-depan tak salah Ustaz. Kira ni Alex dengar Ustaz, boleh Alex dengar boleh. Alhamdulillah. Lainlah kita membelakang. Kalau ada lebih, orang kata 3 orang, 2 orang berbicara tanpa pengetahuan orang ketiga tu salah. Betul Ustaz? Betul. Alamak, 10 markah. Apa 10 markah? 10 markah, betul lah. Ustaz kasih ke? Betul. Ustaz kasih betul. Habis tadi kita cakap tak ada markah. Ini timbul kejujuran. Macam mana? Ikhlas ke tak ikhlas tersebut ni? Mengharapkan markah saya dah salah. cakap huruf to lagi. Bukan to. Actually dot. Apa? Dot. Walau dolin. Baru yang nak kena ketepikan lidah. Bukan sebenarnya Ustaz nak betulkan kau. Tapi dia macam diam, dia relax dulu. Dia tengok macam mana kau go gitu je. Maafkan saya. Salah Ustaz huruf Ustaz tadi. Berhusnuzon terhadap kau. Ini dengan bila guna tadi Ustaz cakap tadi. Kira mak kau ajar ngaji jangan ngaji bro. Ya. Okey. Ada mat Tobi'i semua kan? Ada. Itu aku tak tahu. Tetap marbuta bro. Okay, maaf. Hari ini bukan kita perlu sebutkan nama-nama mat tidak. Mat Rip disukun Mat. Kira kau tahu Ini adalah permainan yang mendapat banyak sebutan di Instastory. Dan juga bila kita bertemu dengan pendengar-pendengar di luar. Apa Dia suka. Kasih aku intro dulu. Mereka suka dengan permainan ni. Dan permainan ini dinamakan sebagai teka surah ini. Ini game dan gigit bro. Ini game gigit lah. Ada yang sudah mula bermain game ni bersama dengan anak-anak mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khalas. Banyak dia belajar. Ramai pendengar kita dapat belajar perkataan-perkataan baru. Alhamdulillah. Sekarang ni kira aku nak tarik lagi dah. Ustaz, kalau maki Arab macam mana Ustaz? Maki Arab. Oh my god. Baik. Kita piaso. Teka surah ini ke? Teka surah ini susah tau. Mestilah. Dari susah kita belajar. Boleh Google Boleh Boleh Google. Sudah bersedia semua? Sudah. Marilah kita piaso dengan tajuk yang betul Ya, silakan. Main-main ke? Zafus.
Scissors, paper, stone. Aku last. Dia last, aku second. Okay, let's go. Zah dulu Saya dulu Ustaz Baik. Baik, sudah bersedia? Oh, ada muzik ke Apa tu? Okay, Minta maaf ya. Advertisement. Ustaz tengok YouTube. Ceramah-ceramah dekat YouTube. ya, betul juga. Husnuzan. Ya, betul. Baik, insyaAllah. Siapa dulu? Saya dulu. Zah Ismail. InsyaAllah. Barakallah. InsyaAllah. Juz Ammah Ustaz. Qul huwallah. Bismillah. InsyaAllah. Baik, ayo. Kau dah check dia sama Tak, aku tengah hafal ni. Baik, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innaha alaihim Sorry Teruskan. Tersedak sikit. Tak apa Ustaz. Ustaz minta air sebenarnya. Tapi tak apa. Lepas ni boleh minum air, Ustaz. Ya. Innaha alaihim muqsadah. Fi amanin umat dadah. Oh, main dadah engkau. Sebentar salah. Memang betul. Surah At-Tin Ustaz. Atin. Betul. Salah. Surah Al-Kausar. Salah. Aku tak tahu judul dia. Surah Inna Atoina. Oh, lagi salah. Salah. Okey. Give up Ustaz. Give up. Saya give up. Siapa yang nak take over? Okay, saya teka. Okey, silakan Syekh. Baiklah. Ini adalah surah Al-Humazah. Betul. Maafkan saya. Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Baca penuh. Sebentar ya. Starting dengan bismillah. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Aywa. Yahsabu anna malahu akhladah. Kala la yumbazanna fil khutamah. Naam. Thumma kala la yumbazanna. Wama Marah betul. Ya. Banyak sangat surah. Teruskan. Ya. Saya pergi. Saya Peter. Taib. Okey. Saya terlebih makan kurma tadi. Teruskan. Taib, insya-Allah. Siapa yang second Siapa? Aku. Kau dah 1 point Dah 1 point lah. Okay, wow. Surah bro. Baik, teruskan. Ya, kau. Taib, dengarkan. InsyaAllah. Ba'dahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kau type apa ni? Sekali lagi Ustaz boleh? Okey, sekali lagi ya. Saya tanyakan untuk Razi akhirnya. Terima kasih. InsyaAllah dengarkan. Baik Ustaz. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Okay, sebentar Ustaz. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Yauma izin tuhaddisu akhbar. Ya, correct. That's the surah bro. That's the surah bro. 10 lagi saat. 9. Okey. 8. Lama tak keluar. 7. Ya Allah, tak keluar. Google Wa akhrajatil ardu asqalaha. 2. Bukan. 1. Ustaz, maafkan saya lambat. Google tak boleh harap. Engkau nak jangan mengharapkan Google ni Google. Yahudi ni Mana boleh favoritism. Tak boleh. Bagaimana Ustaz? Apa jawapannya Ustaz? Din, siapa? Din nak jawab. Din nak jawab? Tak tahu. Tak tahu ke kau macam nak selamatkan muka kita? Kau jawab je lah. Jawab je lah. Teruskan Ustaz. Surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah. Mulanya je dah Ustaz. Mulanya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Teruskan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Yawma izin tuhaddisu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Yawma izin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yarah.
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Alhamdulillah. Ni sebab ayat ni kena dengan sumbangan untuk Nur Insan lah. Kenapa? Kenapa? Kau faham maksud dia? Sebab apa tahu? Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Apa maksud dia? Kalau kau buat baik walaupun sikit dia, sedikit aja. Walaupun kau kasih 20 sen untuk Nur Insan, khairan yarah. Allah akan nampak. Kebaikan. Kat situ lah. Itu sikit sebanyak. Betul. Jadi dia saya tak payah jawab. Saya tak payah jawab. Betul. Tapi tetap kau tak dapat 10 poin. Betul lah. Saya rasa aku rasa macam sesi usrah Usrah Lama tu. Lama kan? Lama. Dia benda-benda usrah ni. Kau pernah join usrah kan? Razi? Pernah join usrah? Usrah pernah bro. Usrah kira duduk dalam bulan tahun tu berbual-bual. Tadarus. Aku pernah join Zikralton. Berzikir sampai pagi. Okay. Teruskan. Ni susah-susah sikit Ustaz. Ustaz, dia ni susah sikit. Aku tak hafal lah. Aku boleh. Saya kalau terawih keluar jenazah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Tak apa. Boleh tak? Boleh, tak ada hal. Tak ada hal. Aku pressure. Teruskan Ustaz. Tafadhal. Ibadah wa'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okay, ni surah senang lah, tak susah. Senang hanya. Alhamdulillah. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Give up. Sebab aku nak cuba. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Kejap Saya rasa surah yang selalu kita bawa Bawa ke mana? Bawa saya pernah bawa waktu asar. Aduha bro. Betul lah. Betul. Marhaba. Alhamdulillah. Cukup lah Ustaz. Cukup dah baca surah banyak Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih kerana mengaji bersama kami. Kita akan ada satu segmen mengaji bersama OLG. Kalau mengaji dengan ustazah boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Jangan kenyek-kenyek mata dah lah. Boleh lah. Kita buat sesi mengaji dengan ustazah. Tapi fokus aku nanti. Kalau ustazah tu janda, boleh kita mengaji bersama? Boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan seorang-seorang lah. Mengaji pun ada boleh syaitan kalau dua orang. Yes. Kalau kita OLG, habis ustazah ada yang janda tu. Kalau ustaz ada, kena ustaz pukul habis bro. Kena kita dah kalah bro. Kita dah dapat Tak ada standing lah. Kita tasmik aja. Tasmik dengarkan aja bacaan anda. InsyaAllah kita betulkan lah. Baik, kita pun Alhamdulillah. Apa? Summa Alhamdulillah. Jadi kita pun dah khalas. Alhamdulillah. Dan kita akan berehat dan kita akan berjumpa dalam episod yang seterusnya. Dan juga kami nak tekankan kepada anda yang sedang mendengar kini, jangan lupa untuk tekan butang donate now di laman yang telah pun disebutkan www.nurinsan.sg nurinsan.sg. Anda mendengar rintihan seorang ibu tunggal awal tadi yang telah pun mendapat kebaikan daripada menghantar anak-anaknya di Madrasah Nur Insan. Anda boleh pastinya menjadi individu-individu yang terpilih yang membantu keluarga-keluarga seperti ini untuk memastikan anak-anak mereka menjadi antara lain cendekiawan Islam dan juga mereka terpelajar dalam bab-bab Islam ketika mereka pergi ke Madrasah Nur Insan. Jadilah antara lain penggerak masyarakat kita, penggerak ummah kita dengan memberikan pendermaan anda berbentuk satu kali saja ataupun berikrar selama berbulan-bulan menerusi PayPal dan juga Nets di www.nurinsan.sg.